Hai murid-murid, hari ini kita akan mulakan kelas dengan sebuah video yang bertajuk Jom Hidup Sihat. Sekarang kita lihat video ini. Seronoknya dia orang bersenam. Jom. Wah, kita buat juga. Atuk pun ada. Korang je lah pergi. Jom, Ipin. Tengok juga. Hai, Apa. Hai. Sini, sini. Ha. Korang berdua tak ikut sama? Tunggu aiskrim ini habis. Tunggu aiskrim habis. Orang pun dah habis senam. Orang pun dah habis senam. Baiklah murid-murid, selepas tonton video, murid-murid masih ingat aktiviti yang dilakukan dalam video itu ialah apa? Apakah yang dilakukan oleh Upin, Ipin dan Datuknya? Aktiviti itu dipanggil 同学们，刚才的运动在国语被称为什么呢？ Jawapan ialah aktiviti senaman yang dilakukan oleh Upin, Ipin dan Datuknya. 同学们，运动叫 aktiviti senaman. Sekarang kita lihat soalan kedua. Apakah aktiviti lain yang dapat menyihatkan badan kita? 同学们，还有什么活动除了 senaman 运动体操，还有什么是使到我们身体健康的？ Murid-murid cuba fikir. Aktiviti lain yang dapat menyihatkan badan kita ialah berbasikal, bermain badminton, menari dan lain-lain. 同学们骑自行车、玩羽毛球、跳舞都是健康的活动，可以使到我们身体健康。别的活动例如跑步、berjogging juga jawaban yang boleh diterima. Murid-murid dapat teka tak apakah tajuk kita hari ini? 同学们，你猜猜我们今天的主题是什么？ Murid-murid boleh lihat gambar ini ada tomato, apple, lobak, basikal, jam, dan berat beban. Murid-murid 猜到今天的主题吗？和刚才的影片 berdasarkan video tadi, tajuk kita hari ini ialah cara-cara menjaga kesihatan, 照顾健康的方法。 Murid-murid juga boleh buka buku teks tahun 5, buka surat 39 untuk bacaan tambahan. 同学们，你们也可以打开国语课本5年级39页来阅读它的文章。Oke, murid-murid kita masuk tajuk ini. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat 4 cara untuk menjaga kesehatan. 让我们来看4个能照顾健康的方法。 Cara-cara menjaga kesehatan. Cara pertama ialah bersenam dan bersukan. Murid-murid perlu banyak bersenam dan bersukan supaya badan cergas. Okey, murid-murid boleh lakukanlah senam aerobik atau senaman ringan seperti yoga di rumah. Cara kedua, 第二个方法是 mengamalkan makanan seimbang, 养成均衡的饮食. Murid-murid perlu banyakkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran untuk menjaga kesihatan diri. Cara ketiga ialah tidur dan rehat yang mencukupi, 有足够的睡眠和休息。
Oke, murid-murid perlu tidur sekurang-kurangnya 8 jam sehari supaya awak bertenaga dan bersemangat. 所以同学们，你们要早睡早起哦。Cara keempat ialah menjaga kebersihan diri dan bersekitaran，要照顾个人和环境的卫生。Contohnya, kalian boleh melakukan aktiviti gotong royong di rumah, seperti aktiviti menyapu lantai, membuang sampah, membersihkan bilik mandi. Inilah contoh aktiviti membersihkan kawasan dan juga sentiasa menjaga kebersihan diri dengan gosok gigi 2 kali sehari. Murid-murid, selepas mengenal pasti cara-cara menjaga kesihatan, aktiviti kita hari ini ialah menulis ulasan. Tapi sebelum menulis ulasan, saya akan ajar apa itu maklumat tersurat dan maklumat tersirat. 同学们，所以今天我们来ulang kaji tentang maklumat tersurat dan tersirat。tersurat 呢，就是他给予的资料，就是你不需要去找的，在文章已经有了或者图片里面有的，itu panggil maklumat tersurat。maklumat tersirat 的意思是隐藏。jadi maklumat tersirat 的意思是你要自己去想。maklumat tersirat 就是你要想为什么和什么。sekarang kita lihat maklumat tersurat tadi。让我们一起来想，一起来上这堂课。Maklumat tersurat, cara-cara menjaga kesehatan. 1. Tidur dan rehat yang mencukupi. 所以刚才讲了 maklumat tersirat 你要去想什么和为什么。有足够的睡眠和休息能给我们带来什么好处，或者为什么我们要早睡早起，或者有足够的睡眠呢？ maklumat tersirat yang dapat kalian fikirkan ialah， 我相信同学们都已经有答案了。Awak boleh ceritakan tentang kebaikan menjaga kesehatan。所以有足够的睡眠和休息的话，你的思维 minda segar dan cerdas。同学们，你们思维呢就会保持非常的清晰，很容易去思考。minda segar dan cerdas。所以同学们记得 minda 是思维，它的形容词是 cerdas 或者 segar。OK，sekarang kita lihat contoh kedua。同学们不难哦，这堂课。bersenam dan bersukan. Jadi awak perlu fikir apa dan mengapa. Apa itu senaman? Mengapa perlu bersukan? 什么是运动呢？为什么要运动？ Kebaikan bersenam dan bersukan ialah badan lebih sihat dan cergas， 因为身体会更健康和更加的敏捷。Ketiga, mengamalkan makanan seimbang， 养成均衡饮食。我们像刚才那两题去想出maklumat tersirat。 Mengapakah perlu mengamalkan makanan seimbang？ Apakah itu makanan seimbang？ 所以我们可以从这两个方向去想。以便 badan mendapat zat yang diperlukan， 有均衡饮食，以便身体得到 zat 是营养，我们身体需要成长的营养。OK， 所以同学们，今天你们要学起来哦 zat 营养 mendapat zat yang diperlukan。maklumat tersurat keempat， 刚才那个图第四个 maklumat tersurat ialah menjaga kebersihan diri dan bersekitaran， 照顾个人和环境的清洁和干净是非常重要的哦。这样它为什么 mengapa？ Nah, apakah sebab kita perlu menjaga kebersihan？ 原因是 tidak mudah dijangkiti penyakit， 不容易被传染到疾病。同学们 murid-murid ingatnya cuci tangan dengan sabun selalu. Jadi awak akan tidak
mudah dijangkiti penyakit. Murid-murid teruskan. Tadi sudah kenal maklumat tersurat dan tersirat。同学们，我教你们一个很容易的方法写ulasan。Murid-murid lihat gambar ini dulu。ini adalah apa？ ini adalah dis， 光碟，对不对？我每天教你们写ulasan，你们会需要到的本南的wacana很容易记，它叫dis。这样我来解释，同学们相信应该还记得吧 ？A 代表 antaranya， 其中呢 antaranya kita mestilah menjaga kebersihan diri dan bersekitaran。A 是 antaranya。现在我们来看 D 是什么呢？同学们？对了，di samping itu dalam pada itu， 它的意思都是除此之外，还有什么方法？所以你开新的句子的时候，你可以用 di samping itu atau dalam pada itu。刚才我们介绍了 A、D， 再我们来看 S 代表什么？Benanda wacana 呢？ Selain itu， seterusnya， 还有 selepas itu。 Selain itu 是除此之外， seterusnya 是接下来， selepas itu 过后。Jadi murid-murid， 所以你们呢每次遇到很多maklumat tersurat 的时候，你们就可以每开新的一个句子，用一个新的benanda wacana， 这样作文呢看起来了就会比较有 quality。OK， kita lihat K ini。Murid-murid ada lihat ada nombor 3 yang kecil tak？ K 3是什么呢？代表着第三段。Kesimpulannya K ialah kesimpulannya inilah， 然后题目你就可以结尾你的ulasan了。所以记得ulasan ada 3 berenggan。Oke, awak perlu ingat dis ini untuk menulis ulasan. Murid-murid, untuk menulis ulasan ada 3 berenggan, betul? Ulasan 有3段，对不对？所以呢，段落是由 ayat 组成的。这样，同学们 sekarang saya akan ajar cara untuk menulis ayat， 怎样写句子呢？把maklumat tersurat dan maklumat tersirat gabung untuk jadi ayat。但怎样把maklumat tersurat 和 tersirat 连在一起呢？ Kita boleh guna suka 3D pada yang. Suka 3D pada yang ialah S supaya, U untuk, K kerana, A apabila, 3D ini ialah di, dengan, dan pada yang。所以呢，你们可以用华语来记喜欢3D 的羊。Sekarang kita lihat contoh pertama. Tidur dan rehat yang mencukupi. 还记得刚才的maklumat tersirat 吗？ Minta segar dan cerdas. 现在怎样把这2个maklumat 连在一起呢？ Kita guna kata hubung atau kata senti. Oke, boleh lihat contoh ayat cikgu.Kita perlu tidur dan mendapat rehat yang mencukupi supaya minta segar dan cerdas。 同学们，这里呢，我们用 supaya， 你们是不是有时候不会分别 supaya 和 untuk 呢？很简单。supaya 的话，它后面的字是 kata dasar 原本的字。如果 untuk 的话，都是 untuk menjaga, untuk mengekalkan, untuk mengukurkan. Untuk 后面都是有 imbuhan 的词语。supaya 是原字的 supaya badan sihat, supaya kita selamat, supaya minta segar。所以呢，一个好的句子，我们就会用连词。Contohnya supaya di sini. Jadi dalam ulasan awak ingat guna pen biru untuk tulis kata hubung。同学们在你们ulasan呢，如果有用到kata hubung，要用蓝笔哦。
OK， 我们再看到一个例子，我相信同学们一定会的。Bersenam dan bersukan. Kebaikan dia ialah badan lebih sihat dan cergas. 这样怎样把它连在一起呢？ Kita lihat contoh. Kita haruslah bersenam dan bersukan supaya. Sini kita guna supaya juga. 这边我们也用 supaya. Badan lebih sihat dan cergas. 同学们，刚才我讲过了，怎样用 supaya 呢？当你遇到字是原本的字，如果是 untuk 的话，你的 maklumat tersirat 就会改去 untuk menjaga kesihatan. Oke, sekarang baiklah murid-murid, sekarang kita lihat cara menulis ulasan yang mengandungi 3 berenggan. 有3段的结论性作文讲写了，记得用 artis 还有 suka treaty pada yang. Oke, kita lihat arahan. Tulis sebuah ulasan tentang cara-cara menjaga kesehatan. 通常呢，第一段 berenggan pertama, awak boleh tulis gambar tersebut menunjukkan cara-cara menjaga kesehatan. 那个图显示照顾健康的方法。或者第二种呢，你就是用题目造句，题目有什么字，你就用题目来造句。Oke, kesehatan sangat penting kepada kita. Oke, kita mestilah menjaga kesehatan diri. Terdapat banyak cara menjaga kesehatan diri. 你也可以用这个题目的字来造句的方法做开头。像我现在来讲第二段，你要用 artis 了。Antaranya kita mestilah tidur dan mendapat rehat yang mencukupi. Supaya minta segar dan cerdas. 同学们，刚才你们学了怎样造句子，对不对？这边是 maklumat tersurat tidur dan mendapat rehat yang mencukupi. 然后这个以便 supaya kata hubung 后面就是 maklumat tersirat。所以同学们，你们想 maklumat tersirat 的时候，你们可以用这些 kata hubung 去想。supaya 什么 untuk 什么 apabila 什么时候也可以。Oke, selepas A ialah di. Di samping itu, 当你写一个新的 maklumat tersurat， 你就要用一个新的本来的 wacana， 所以要把 artis 记起来哦。Kita haruslah bersenam dan bersukan supaya badan lebih sehat dan cerdas. OK。所以这边呢，也是用 supaya 来连接 maklumat tersirat. Selain itu, murid-murid 接下来的你们可以自己用刚才老师教的方法试一试。像老师来讲第3段，还记得那个 K 有个3吗？代表这个 K 呢，它是在第3段的。Kesimpulannya inilah cara-cara menjaga kesehatan。通常结尾呢，你可以用题目来造句。结论呢，这就是照顾健康的方法。然后第二个句子通常是 Marilah kita， 让我们大家一起来 bersenam dan mengamalkan gaya hidup sehat。像你这边要做一个小结论，你写了那么多的方法。结论就是让我们大家养成健康的生活习惯。这样健康的生活习惯叫做 gaya hidup sehat. Mengamalkan gaya hidup sehat. Murid-murid, hari ini kita belajar banyak perkara, betul? Jadi kita buat rumusan bersama, rumusan pelajaran。那我们来回顾一下刚才我们复习了什么呢 ？Oke, tadi kita sudah mengulang kaji tentang maklumat tersurat dan tersirat. Ini maklumat tersurat yang kita pelajari tadi. Menjaga kebersihan diri dan bersekitaran. 照顾个人卫生呢，国语是 menjaga kebersihan diri。Bagaimana bina ayat？ 记得我们可以 bina ayat 就是把
maklumat tersurat 和 tersirat 用 kata hubung 或者 kata sendi 连起来。Contoh, kita hendaklah menjaga kebersihan diri dan persekitaran dengan membersihkan rumah selalu. 就是呢，常常打扫家里来照顾个人的卫生。这边我们可以用 dengan membersihkan kawasan rumah selalu。或者同学们，你们也可以给 contoh。Contohnya kita menyapu lantai, membuang sampah, membersihkan bilik mandi 也可以哦。2. Mengamalkan makanan seimbang, 养成均衡饮食。mengamalkan 养成 seimbang 均衡。Kita perlulah mengamalkan makanan seimbang untuk mendapat zat yang diperlukan untuk tubuh badan. Murid-murid masih ingat, 刚才我提到你们有学一个新的 kosa kata zat 是营养。Cara ketiga, tidur dan rehat yang mencukupi, 有足够的睡眠或者休息叫 mencukupi. Kita haruslah mendapat rehat yang mencukupi supaya otak dan otot kita dapat rehat setelah penat kerja sehari, 以便我们的头脑或者肌肉能够休息。当我们呢工作了一整天，还记得刚才我们提到maklumat tersirat 吗？ supaya minda思维 segar dan cerdas. Murid-murid, ada satu lagi cara menjaga kesehatan yang tidak ulang kaji di sini. 还有一个是什么呢？ maklumat tersurat. 那就是 bersukan dan bersenam. Murid-murid bersenam dan bersukan di rumah untuk jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Murid-murid, jumpa lagi.